A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari madah ulumul Quran bab awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quranil Karim. Sebelum ni kita telah mempelajari takrif ulumul Quran itu sendiri dan menceritakan mabadi' ulumul Quran dan seterusnya takrif bil Quranil Karim wa bi asma'ihi wa maqasidihi. Selepas itu kita akan mempelajari, lepas tu kita ada mempelajari juga maqasid penurunan Al-Quran, tujuan penurunan Al-Quran tu ada, iaitu ada 3 lah: Hidayatin Nas, lepas tu Mu'jizat, I'jaz, lepas tu At-Ta'abbud Bitilawati. Dan sekarang ini, hari ini kita akan mempelajari pula tentang ayat manakah yang turun paling awal diturunkan dan ayat apakah yang paling akhir diturunkan. Awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quranil Karim. Menceritakan ayat yang paling awal diturunkan dan ayat yang paling akhir diturunkan daripada Al-Quran. Dan pertama sekali kita perlu tahu bagaimana cara mereka ulama-ulama mengetahui ayat yang manakah sebenarnya awal, ayat manakah yang awal diturunkan. Macam mana ulama-ulama tahu benda tu. Yang ni dia ceritakan yu'rafu awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran binaqli anis sahabah radhiyallahu anhu alladhi syahidu nuzul wahyu. Jadi dalam buku ni menceritakan ulama-ulama mengetahui penurunan Al-Quran ini dengan cara dinakalkan oleh sahabat. Diberitahu oleh sahabat-sahabat. Yang mana sahabat itu ada sahabat yang melihatnya, syahidu nuzul wahyu, melihat sendiri penurunan wahyu. Mana sahabat-sahabat apabila mereka telah melihat wahyu itu turun, lalu dia menceritakan kepada orang-orang yang tidak melihatlah. Seterusnya orang yang tak melihat tu itu ulama lah. Dan dinakalkan dalam kitab-kitabnya ulama pula dinakalkan dan dituliskan di dalam buku kitab-kitabnya, sehinggalah sekarang kita mengetahuinya. Wa arifu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberitahu pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal ma nazala wa akhir ma nazala summa akhbiruna bihi. Kemudian diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam arifu min Nabi, dan daripada mengetahui daripada Nabi, semua akhbiruna bi. Mereka mengetahuinya daripada Nabi dan memberitahunya kepada ulama-ulama. Itu cara ulama-ulama mengetahui ayat penurunan Al-Quran, yang mana yang paling awal dan yang mana yang paling akhir. Lepas tu seterusnya kita masuk kepada fawaid ma'rifatihi, faedah mempelajari ilmu ini, ilmu ayat mana yang paling awal dan ayat mana yang paling akhir. Ilmu ni kena tahu. Sebab apa? Inilah faedah dia. Yang pertama sekali adalah tamyiz nasikh minal mansukh. Untuk membezakan antara nasikh wal mansukh. Nasikh dengan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Dia diberitahu di sini nasikh dan mansukh tu adalah iza wuridat ayatan, apabila terjadi 2 ayat daripada ayat Al-Quran, atau ayat ataupun 2
ataupun lebih daripada 2 ayat fi maudhu' wahid, dalam satu maksud yang sama, ataupun dalam maudhu', dalam tajuk yang samalah. Maknanya kalau ada 3 ayat Quran, dalam 3 ayat Al-Quran tu menceritakan benda yang sama. Wa kana hukmu fi ihda hazil ayat yughayyiru hukmu fil ukhra. Yang mana ayat-ayat tu menceritakan satu bab yang sama. Contoh, kalau ada 3 ayat, 3 tu menceritakan perkara yang sama, tetapi hukum dia berlainan. Hukum dia berlainan. Jadi wala sabi hukum, maksudnya contoh dia kalau bab arak ada 3 ayat Quran. Jadi 3 ayat Quran tu mempunyai bab yang sama, iaitu arak lah. Tetapi 3 tu mempunyai hukum yang berbeza. Ada yang kata dalam satu ayat tu, ada yang kata arak tu adalah makruh, ada yang kata mubah, ada kata yang haram. Itulah yang perlu dibincangkan dalam ayat nasikh wal mansukh itulah. Wala sabil ila hajjatun bainahuma bi ayyi wajha. Tiada maksudnya kira tiada jalan untuk dihujahkan kembali ayat-ayat macam ni. Sebab kita tak tahu mana satu yang betul. Fa innana nu'arrifu anna al-ayatal mutaakhirah fi nuzul qad nasakhat al-mutaqaddimah. Maka kita mengetahui bahawa sesungguhnya ayat yang paling akhir sekali, annal ayatul mutaakhirah, sesungguhnya ayat yang terakhir sekali adalah ayat yang terakhir sekali dalam penurunan Al-Quran adalah akan menasahkan ayat-ayat yang sebelumnya. Kira ayat-ayat yang sebelumnya jadi terbatal lah. Ayat-ayat yang turun sebelum ayat yang terakhir ni. Contohnya kalau ayat yang terakhir, contoh kalau ayat arak tadi ada 3 hukum, maka hukum yang pertama, penurunan yang pertama, ayat yang pertama, penurunan ayat yang pertama adalah ayat yang menceritakan bahawa arak itu adalah mubah, kan? Itu ayat yang pertama. Maka selepas itu baru turun ayat yang kedua, iaitu ayat makruh arak. Jadi ayat yang mubah tadi dimansuhkan, tidak terpakailah hukumnya. Lepas tu datang pula ayat yang ketiga, iaitu pengharaman arak. Jadi ayat yang dimakruhkan arak tadi dimansuhkan. Jadi hukum arak yang makruh tu tak terpakai. Jadi sampai sekarang kita menggunakan ayat pengharaman arak itu sendiri. Itu faedah untuk mengetahui awal ataupun akhir penurunan ayat Al-Quran lah. Itu yang pertama, faedah dia. Yang kedua adalah wukuf ala tarikh tasyri' al-Islam, untuk menetapkan sejarah pensyariatan Islam. Sejarah-sejarah pensyariatan Islam ni kita perlu tahulah. Bilakah turunnya ayat pengharaman zina? Kita perlu tahu. Dan sebab apa turunnya waktu zaman tu? Bilakah ayat penurunan ayat diwajibkan untuk berzakat? Itu semua perlu ambil tahu. Wa tadarruj fi tarbiyatil ummah, dan inilah cara untuk tadarruj, untuk memberi tarbiyah kepada umat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mada inayatis sahabah radhiyallahu anhum bil Qur'anil Karim hatta arafu zaman nuzulihi wa makani wa asbabihi. Ini faedah yang ketiga adalah kita dapat mengetahui bahawa kesungguhan sahabat dalam kemampuannya untuk menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran.
dari segi penurunannya, tempat penurunannya dan sebab-sebab penurunannya. Itu semua kesungguhan sahabat untuk mengetahuinya. Itu faedah-faedah ya, faedah-faedah mengetahui penurunan Al-Quran, awal penurunan Al-Quran dan akhir penurunan Al-Quran. Seterusnya kita lihat pula ayat manakah yang paling awal sekali diturunkan. Lalu ittafaqu jumhur ulama mengatakan ala anna awal ma nazala minal Qur'anil Karim, sesungguhnya paling awal diturunkan daripada Al-Quran adalah itlaq sadru suratul Alaq, iaitu surah Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Daripada ayat 1 sampailah ayat ke-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampailah allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat dia. Ini ayat pertama penurunan, yang mana dalil dia adalah ni kat sini dalil dia, bawah dia panjang ni adalah dalil menceritakan tentang penurunan ayat yang pertama yang mana yang boleh ustaz ringkaskan, yang menceritakan bahawa Nabi SAW ni suka bertahanus pada tahannas ni. Dekat mana? Dekat Ghar Hira pada tahannas. Dekat Gua Hira. Nabi SAW ni selalu bertahanus dekat Gua Hira. Maksud bertahanus iaitu berseorangan dekat Gua Hira. Sebab apa dia selalu berseorangan? Sebab dia banyak memikirkan tentang orang-orang jahiliah dekat Mekah waktu tu. Nabi SAW pun bersedihanlah. Pada satu hari Nabi SAW terserempak dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Iqra kan. Iqra. Qala ma ana biqari. Dia kata kat sini, qala ma ana biqari. Aku tak pandai membaca kan. Rasulullah kata. Lepas tu malaikat Jibril pun menyuruh lagi dengan memeluk dia. Faqattani. Maka lepas tu malaikat pun menyuruh lagi untuk membaca. Iqra. Sampailah 3 kali barulah Rasulullah pun membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah Rasulullah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ini ayatnya. Ini ayat yang paling awal diturunkan dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Alaq. Lepas tu kita baca pula ayat yang paling akhir diturunkan. Ayat paling akhir diturunkan adalah as-sahih anna akhir ma nazala minal Qur'an ala itlaq huwa qauluhu ta'ala ittaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Yang paling sahih diturunkan, pada akhir penurunan Al-Quran adalah ayat surah Al-Baqarah, ayat yang ke 281. Surah Al-Baqarah ayatnya ittaqu yawma turja'una fihi ila Allah, yang mana diturunkan faqad nazala hazil ayat kubil wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitis layali faqad. Maka yang diceritakan ayat ini sebenarnya diturunkan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 hari. Makna kata apabila ayat ni diturunkan ayat wattaqu yauma turja'un ni diturunkan selepas 9 hari barulah
wafatnya Nabi SAW. Walau bagaimanapun, amma qaulu ta'ala, ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ni menceritakan yang menceritakan bahawa agama kami, agama yang Allah turunkan ni telah pun sempurna. Ayat ni menceritakan bahawa aku telah turunkan semuanya yang ada pada Nabi Muhammad, yang ada kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya dah diturunkan. Ayat ni menceritakan pasal benda tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah menyempurnakan agama kamu. Ayat ni dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-3. Faqad nazala qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni diturunkan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akthar min syahrain, dalam 2 bulan lebih. Maknanya fi hujjatil wada', dalam haji wida', yauman arafah fi sanah ashirah, fi sanah ashirah li hijrah, pada tahun 10 hijrah. Maknanya pada ketika Rasulullah membuat haji wida', haji yang terakhir sekali pada hari Arafah, pada 10 hijrah, Rasulullah telah pun menerima satu ayat Quran yang ini yang menceritakan ayat Quran ni sudah pun sempurna kan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ni, yang mana diturunkan yang selepasnya turunnya ayat ni, selepas 2 bulan selepas itu barulah wafatnya Nabi SAW bi aksari min syahrain. 2 bulan lebih kurang macam tu. Itu saja hari ini. Jadi ada kekurangan itu daripada ustaz sendirilah. Yang selebihnya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz doakan siapa yang melihat video ini supaya mendapat kebaikan daripada ilmu ini dan mengharapkan pahala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.